So apa yang aku boleh rumuskan dengan 4 jam yang dah aku buang untuk tonton Zack Snyder's Justice League ni adalah So, movie kali ni yang aku nak review adalah movie yang sebenarnya movie ni dah lama keluar pada tahun 2017, akhir tahun 2017. Movie ni adalah movie Justice League. Tapi version untuk tahun 2021 ini adalah version iaitu Zack Snyder's Justice League, iaitu pengarah asal, pengarah awal yang mana sepatutnya mengarahkan cerita Justice League pada tahun 2017. Okay, kisah di sebalik pasal pengarahan cerita Justice League ni, mana yang tak tahulah, aku just briefing je. Masa untuk cerita Justice League 2017 tu, semasa penggambaran, dalam pertengahan penggambaran atau something, Zack Snyder ni dia dah tarik diri daripada mengarahkan cerita Justice League ni sebab masa tu dia baru kematian anak dia iaitu Autumn. Kemudian Warner Brothers pun panggil Joss Whedon, iaitu Joss Whedon ni pengarah yang dah buat cerita The Avengers, cerita Agent Shield, cerita Avengers Age of Ultron. Sambung kerja Zack Snyder sini kasih habis. Tapi the problem is Justice League tahun 2017 tu banyak menerima kritikan dan juga kecaman lah. Dan aku ni personally, aku seorang yang peminat cerita-cerita DC tau, superhero DC. DCEU punya universe dimulakan dengan cerita Man of Steel. Cerita Man of Steel ni diarahkan oleh Zack Snyder juga. Man of Steel tu adalah antara cerita superhero yang aku rasa macam dia berat, dark dan boleh diterima penonton, dan aku rasa not bad, okay. Kemudian pada tahun 2016 Zack Snyder keluarkan lagi cerita kesinambungan daripada Man of Steel, iaitu cerita ni yang kat belakang ni, Batman vs Superman. Okay, even aku letak gambar Batman vs Superman apa kat sini kan, tapi cerita Batman vs Superman ni agak mengecewakan aku lah, sebab dia macam ada sikit kelompongan apa kat sini situ cerita tu. Dan pasal Batman vs Superman ni, aku pasti korang yang pergi tonton cerita ni, benda yang paling kau ingat adalah scene berkenaan dengan mata tau. Gaduh, tiba-tiba sebut mata, terus tak jadi gaduh. Dekat situ aku rasa macam something wrong gila dekat dia punya plot cerita tu, rekaan plot cerita tu. Kata kenapa macam very simple sangat. Dia nak stop gaduh tu kan, daripada awal punya bergaduh, tiba-tiba dia nak stopkan orang tu, turning point untuk orang tu berbaik setakat mata tu je. Maybe aku tak tahu ada cerita sebenarnya ke di sebalik mata tu sepatutnya dalam movie tu, tapi dah dipotong oleh Warner Brothers ke apa, aku tak sure. Tapi Batman vs Superman tu menyebabkan aku skeptikal sikit bila aku tengok cerita Zack Snyder ni. Aku cuma macam Zack Snyder ni apa hal. Kemudian bila keluar Justice League, aku lagilah down gila. Aku kata aduh, kenapa cerita ni macam gini, kenapalah tapi dia orang kata, ramai yang katakan Justice League 2017 tu jadi teruk sebab Joss Whedon punya penangan lah, dan idea asal Zack Snyder pun dah diubah. Tapi aku rasa macam aku tak berapa percaya lah. Pada mulanya aku macam fikir, ya ke? Sebab Zack Snyder pun bukanlah, tengok daripada history dia buat Batman vs Superman pun bukanlah bagus sangat pun. Kenapa orang macam cakap Zack Snyder punya is better, much more, way better daripada Joss Whedon punya ni. Tapi kemudian dia orang pun buat gerakan release Zack Snyder's cut untuk Justice League ni kan. Akhirnya benda tu tertunai. So bila uga-uga dikeluarkan kata Zack Snyder punya version untuk Justice League ni akan ditayangkan, aku macam 50-50 aku punya perasaan, sebab rasa macam yes, nak tengok. Sebab tapi dalam masa yang sama aku juga risau, sebab aku takut version Zack Snyder ni pun sama flop macam Joss Whedon punya tu. So dia akan menyebabkan memang Justice League ni akan hancur gila lah. Memang kau campak betung sampah aja lah. Itulah masalahnya dengan movie Justice League 2017 ni. Dia dah memberikan bad impression, bad name kepada branding Justice League itu sendiri, sehingga kan orang ramai, penonton, peminat DC ni sendiri dah hilang percaya, dah hilang confident kepada cerita-cerita yang bakal dikeluarkan selepas Justice League punya movie. Dan kalau tak silap aku ada terbaca sebelum ni, macam dia orang mengatakan Warner Brothers akan tamatkan Justice League ni punya universe, dan dia orang akan sama ada mulakan balik the new universe ataupun something, aku tak sure. Sebab dia orang kata Ben Affleck dengan Henry Cavill pun macam dah tarik diri ataupun dah ditamatkan kontrak. Aku tak berapa sure berkenaan kesahihan benda tu. Tapi itulah, aku sangat kecewa lah bila dia orang kata macam Justice League macam dia orang macam kira macam the fail project, dan dia orang akan tamatkan macam tu je. So untuk idea dan juga konsep cerita Justice League 2021,
dikomparekan dengan 2017 punya, sangat-sangatlah jauh beza. Justice League 2021 much way better daripada 2017 punya. Dia punya jalan cerita lagi heavy, lagi orang kata apa, lagi dark. Dan apabila kita menonton cerita Justice League 2021 ni, dalam fikiran kita akan cakap, oh patutlah, oh macam ni, oh ni puncanya, oh dia memberikan kita banyak explanation tentang apa yang kita macam tertanya-tanya, tak puas hati, ataupun kita rasa macam loophole di dalam banding dengan cerita yang 2017 punya. Okay, next untuk plot cerita ni pula, aku tahu mungkin ramai akan mengeluh ataupun mungkin akan komplain mengenai durasi cerita Justice League 2021 ni, sebab durasi dia agak lama, lebih kurang 4 jam macam tu. Dia ada macam 6 part tau, 6 chapter di dalam cerita ni. Dia buat macam 6 chapter. Okay, 4 chapter awal tu dia macam lebih kepada penerangan watak-watak yang ada dalam Justice League ni. Sebab kita kena ingat, cerita Justice League ni dia terus buat Justice League tanpa memperkenalkan watak-watak yang lain. Tak ada movie standalone untuk superhero yang lain kecuali Batman dengan Superman sahaja. Sebab watak-watak macam Aquaman, Wonder Woman, Flash dengan Cyborg, masa tu tak ada cerita standalone sebelum cerita Justice League ni. Banding dengan cerita Marvel punya universe, dia orang ada Iron Man dulu, kemudian ada She-Hulk, kemudian dah buat Captain America, kemudian barulah dia orang buat cerita Avengers. Dan Avengers tu dia dah tak perlu dah nak terangkan asal-usul latar belakang pasal watak-watak ni, sebab dia dah diterangkan dalam movie dia orang sendiri kan, solo movie. Tapi untuk Justice League ni, kat situlah dia punya kelemahan dia sikit. Dia terus buat Justice League. So untuk menerangkan perkembangan watak, macam mana terjadinya, apa kaitan watak-watak ni dengan cerita masalah dalam Justice League ni punya problem, dia terpaksa buat cerita ni panjang gila, sampai macam around 4 chapter tu macam nak terangkan latar belakang watak-watak aje. Ada 2 chapter tu dia untuk fokus pada nak kalahkan Steppenwolf lah. Dan untuk daripada segi watak pula, macam aku cakap, movie ni panjang dan permulaan cerita tu banyak menceritakan pasal asal-usul perkembangan watak-watak cerita kan. So memang kita dapat nampak perkembangan watak yang ada dalam cerita Justice League ini dikembangkan dengan sangat baik, sangat sempurna. Dia relatekan benda tu dengan at the end ada macam story masing-masing, macam berkenaan dengan Cyborg, dia ada story dia rupanya. Dia ada juga hal-hal lain yang tak ada dalam 2017 punya movie, rupanya ada dalam idea asal Zack Snyder. Sangat sayang kenapa dia benda tu dibatalkan oleh Joss Whedon kan dulu. Kemudian dari segi visual cerita ni pula, okey, dalam banyak-banyak aspek, dari segi visual ni lah aku macam kurang suka sikit dengan cerita Zack Snyder punya Justice League ni. Dalam Justice League hari tu pun macam okey sikit, dia macam ceria sikit. Tapi dalam Zack Snyder punya ni, dia punya colouring tu agak dark, sebab maybe lebih agak macam malap gelap sikit. Aku kurang suka sikit, tapi maybe sebab Zack Snyder dia punya nak kenakan dengan tema cerita ni, dia nak cerita dia lebih kepada heavy and dark kan. Kemudian tak apalah, tapi aku kurang suka lah, dia macam much darker berbanding Justice League Joss Whedon. Macam agak ceria sikit dia punya feel cerita pun. Joss Whedon agak ceria, ringan, tapi itulah dia ringan melampau macam newbie punya cerita pula. Dan satu hal lagi adalah CGI. CGI dia kurang perfect. Kalau nak dibandingkan, kita tengok cerita-cerita superhero DC dengan superhero Marvel. Movie superhero Marvel macam Avengers, Iron Man, dia orang punya CGI lebih lawa, lebih cantik, lebih real berbanding dengan CGI untuk cerita-cerita DC punya superhero macam daripada Man of Steel, kemudian Batman vs Superman, kemudian Suicide Squad, Justice League ni, dia punya CGI tak real sangat lah, dia macam animated sikit. Itulah macam even untuk 2021 ni dia punya CGI dia lebih baik lah banding yang 2017 punya. Contohnya macam Steppenwolf punya rupa paras Steppenwolf tu dalam 2021 punya ni, aku nampak macam gempak, gah gila, nampak garang, nampak ganas lah banding yang 2017 punya. Alamak, tengok macam apa ni watak antagonis macam gini. Kemudian disebabkan rupa parah figura Steppenwolf ni, dia orang kata fully CGI kalau tak silap aku, so dia nampak sangat
animated sangat masa 2017 ni. 2021 ni still nampak macam animated sikit, tapi kurang lah compare dengan 2017 ni. Dia dah tambah baik, perhalusi balik kan. Tapi masih lah tak dapat the perfect CGI kalau kita nak compare kan dengan Marvel punya CGI. Daripada segi music score ataupun background music yang dipilih oleh Zack Snyder kan untuk filem ni, kita dapat memang totally difference lah dia punya music score banding dengan Joss Whedon punya Justice League movie. Sebab dalam cerita tu Joss Whedon dia nak macam, maybe aku rasa dia nak nunjukkan macam cerita tu lebih ceria, lebih macam, bukan ceria, dia macam ringan, lebih macam cool macam tu kan. Tapi dalam Zack Snyder punya falsafah cerita Justice League ni, rupanya dia tak nak macam tu, dia memang nak dark. Dan lagu music score music score dia memang kenalah dengan scene-scene mood cerita yang dia sampaikan. So, maka keseluruhan untuk Zack Snyder's Justice League ni adalah 4.78/5 ataupun daripada segi persentasenya adalah 95.67%. Grade A+. Okey, tak banyak cerita yang aku bagi grade A+ ni, above 90% kan. Mungkin ada yang katakan macam Justice League ni lebih kurang je dengan yang lama punya, tapi pada aku it's a totally macam different film gila lah. Even ending dia lebih kurang sama. Dia punya jalan, dia punya apa kata, the goal is same, tapi dia punya orang kata method untuk sampai ke goal tu beza. Jalan ceritanya beza, penceritaan, naratif cerita ni dah jadi totally different. Okay, aku nak kongsikan satu aku punya pendapat peribadi berkenaan dengan cerita Justice League 2017 Apa yang aku paling tak suka dengan cerita Justice League 2017 adalah dia menunjukkan superhero yang ada dalam movie tu macam taklah sekuat mana. Dia terlalu mengagungkan Superman tu punya kekuatan sehingga kan dia menunjukkan superhero macam Aquaman, Wonder Woman, Flash, Cyborg ni sangat lemah. Batman tu especially Batman lah sangat lemah dia tunjukkan. Kau perasan kan scene yang dia cekik Batman, kemudian Superman cekik Batman kan lepas dia terjaga tu hidup balik, kemudian dia campak. Lepas tu Batman macam ada apa orang kata, terbaring mengiring apa kata, terkelepot macam tu. Scene tu dia sangat menghina Batman tau. Dia tunjuk macam Batman ni loser gila, lemah, tak ada kuasa apa langsung, tak boleh bertahan, tak boleh apa, tak ada, even dia punya kekuatan kaya je lah. Tapi dalam Justice League Zack Snyder ni dia bagikan apa kata justice kepada watak-watak ni semua. Kemudian scene masa mula-mula dia dekat Amazon tu kan, masa dia nak Steppenwolf datang nak ambil mother box tu, dia tunjukkan sebenarnya puak-puak Amazon ni memberikan tentangan yang hebat. Bukan lemah macam itu, macam senang aja Steppenwolf tu ambil mother box, tak, dia bagi tentangan yang agak kuat. Kemudian sama juga macam masa dia nak ambil daripada Atlantis, dia tunjuklah Princess Merah tu berusaha gila-gila untuk lawan Steppenwolf tu. Masa scene dia sedut air daripada muka sampai keluar darah daripada muka Steppenwolf tu, aku macam wow, puas gila aku tengok. Kemudian untuk scene akhir final battle tu, dia tunjuklah Batman ni berfungsi dengan agak baik. Bukanlah fungsi macam nak bawa tarik perhatian paradigma dengan bunyi siren, tak ada, siren polis tu tak ada. Dia ada scene untuk tarik perhatian tu, tapi dia bukanlah menunjukkan macam Batman tu lemah sangat. Kemudian perlawanan final battle tu, dia still bagi juga justice pada semua watak superhero ni. Dia macam sama-sama hebat dah, bukan dia tunjuk macam dia orang ni kena belasah gila-gila, sekali tiba-tiba Superman datang, Superman belasah senang aja si Steppenwolf tu. Dia tak tunjuk macam tu. Dia tunjuk macam dia orang sama-sama ada, masing-masing ada doing their parts untuk kalahkan Steppenwolf. Dan pengakhiran Steppenwolf tu aku sangat puas hati gila. Dia berbeza dengan pengakhiran Steppenwolf masa dalam 2017 punya movie. Dan apa yang sangat berbeza adalah kewujudan Darkseid. Dalam 2017 punya tak ada, aku rasa macam tak ada langsung, sekelip pun tak ada, sekelas nimbas pun tak ada. Dia tunjukkan pasal Darkseid tu, dia cuma cakap nama je ke apa, tapi tak ada watak Darkseid tu apa semua kan. Tapi dalam Zack Snyder ni dia tunjukkan kenapa Darkseid tu sebenarnya yang the boss. Kemudian sejarah Darkseid tu masa dia datang mula-mula first datang dekat bumi kan. Tapi cuma ada satu benda je lah yang aku macam agak, mungkin aku terlepas pandang, tapi aku tak sure, tapi aku rasa lah
aku dah tengok, cuma dia tak ada tunjukkan tau apa penyebab Steppenwolf seperti dimarahi oleh Darkseid. Sebab cerita ni dia menceritakan si Steppenwolf ni datang ke bumi untuk menakluk planet bumi ni untuk sebagai menebus dosa kesilapan dia ke atas Darkseid. Kemudian dia dikatakan macam si Steppenwolf ni pernah mengkhianati Darkseid sehingga kan Darkseid marah ke atas dia. Tapi dia tak ada tunjukkan apa benda tu, apa yang Steppenwolf buat sehingga kan menimbulkan marah Darkseid kan. Tu je aku semacam dia punya longgar macam tak ada tu. Tapi yang lain-lain aku rasa okey. Satu lagi yang aku kurang suka sikit dengan movie ni adalah dia suka sangat gunakan slow motion punya visual tau. Aku tahu dia nak menunjukkan sentimental punya feeling, kemudian rasa macam deep punya cerita kan. Tapi itulah dia macam terlalu banyak apa ni, slow motion part. Aku macam HBO Go punya apps pula dia tak macam Netflix. Dia ada macam Netflix, kita ada macam speed playback, apa ni, speed punya play tu kan. Kita boleh 1.5 ke 1.25 ke ataupun 2.0 times speed tu kan. So disebabkan dekat Netflix aku dah selalu sangat tonton dengan kelajuan 1.5 speed kan. Bila aku tonton Justice League ni dekat HBO Go, tak ada pula speed tu. Kemudian cerita ni pula banyak slow motion scene punya part. Dia buat aku rasa macam tahan mata jangan ngantuk. Tapi tengah-tengah tu aku terlalap sekejap lah, kemudian aku terjaga, aku rewind balik. So apa yang aku boleh rumuskan dengan 4 jam yang dah aku buang untuk tonton Zack Snyder's Justice League ni adalah cerita ini sangat best. Aku puas hati gila. Aku rasa macam yes, finally Justice League dah diberikan justice yang sebaiknya oleh Zack Snyder. Sebab Justice League 2017 tu memang orang kata apa, sampah lah. Even dulu aku macam aku sedap hati, okey kot, boleh terima lah, taklah teruk sangat. Tapi bila tengok Zack Snyder punya Justice League ni, okey, confirm yang Justice League lama tu memang sampah. Ini adalah the best version untuk Justice League lah. Dan aku sangat harap lah cerita Justice League Universe Justice League ni akan disambung, diteruskan oleh Warner Brothers, dan dia bagilah kepada Zack Snyder ni kebebasan untuk dia berkarya, untuk dia tunjukkan kreativiti dia. Jangan potong-potong cerita orang tu dah buat penat-penat, dah buat dah ada idea kan, dia pergi potong-potong, dah ubah-ubah, dah jadi cerita yang flop. Harap-harap Warner Brothers akan ambil pengajaran daripada insiden cerita Justice League ni, dan aku sangat-sangat berharap Justice League ni akan diteruskan dia punya universe. Macam sayang lah, sebab daripada pengakhiran cerita Justice League 2021 ni kita boleh nampak lah apa yang dia tunjukkan, apa yang akan berlaku seterusnya. Banyak benda tu macam sangat menarik, aku suka. Tapi itulah, apa-apa pun dia bergantung kepada Warner Brothers punya pengurusan, apa dia punya decision. Tapi aku harap penonton berjaya untuk yakinkan Warner Brothers untuk kekalkan universe Justice League ni, seperti mana dia orang berjaya paksa Warner Brothers keluarkan Zack Snyder's cut untuk Justice League. So aku rasa sampai sini je aku punya video, dan aku memohon maaf jika aku ada tersilap kata, terkasar bahasa ataupun tersalah fakta sepanjang video ni, dan semoga kita berjumpa lagi di lain video insya-Allah. Assalamualaikum.